Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syasha binti Abdul Aziz. Nama saya Nur Arina binti Muhammad. Saya Nur Zamira binti Zamri. Saya Dayang Atira binti Muhammad Izzal. Dan saya Rosma Nabila binti Rosli. Kami dari kelas 552 ED3 akan membuat pembentangan berkenaan kertas kerja kami yang bertajuk Falsafah dan Pemikiran Masyarakat Melayu 1 Analisa. Falsafah dan Pemikiran Melayu. Falsafah atau disebut sebagai filosofi berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philo bermaksud mencintai dan sophia adalah kehikmahan atau kebijaksanaan. Manusia diciptakan untuk mencari kebenaran dalam kehidupan. Justru itu, manusia perlulah berfalsafah dalam usaha membuktikan kebenaran kes tersebut. Menurut Kamus Dewan, falsafah diistilahkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Selain itu, menurut Aristotle, falsafah adalah cara untuk mengakses pengetahuan. Oleh itu, falsafah adalah sangat penting dan memainkan peranan yang penting bagi pemikiran Melayu untuk mendapatkan fahaman dan kepercayaan yang tepat, rasional dan logik di akal. Ianya juga adalah percubaan rasional untuk merumus, memahami dan menjawab persoalan umum mengenai sesuatu realiti. Masyarakat terdiri daripada pelbagai jenis etnik, keturunan, agama, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Mengikut Muhammad Ashraf Ibrahim, bangsa Melayu adalah bangsa yang sukar untuk ditentukan. Terdapat beberapa pendapat tentang etimologi kata Melayu. Antaranya adalah Vandertuk berpendapat bahawa perkataan Melayu bermaksud penyeberang, membawa erti bahawa orang Melayu menyeberang atau menukar agamanya dari Hindu Buddha kepada Islam. Pendapat yang seterusnya adalah dari Syed Hussein Ali menyatakan bahawa masyarakat Melayu dari segi lahiriahnya biasanya berkulit sawo matang, berbadan sederhana dan tegak dan berkelakuan lemah lembut serta berbudi bahasa. Tetapi untuk menjelaskan identiti orang Melayu sebenarnya agak sukar kerana orang Melayu sering berubah dan berkembang. Selanjutnya, sejak kedatangan Islam, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa rasmi agama Islam yang mula mengambil alih bahasa Sanskrit di kalangan orang Melayu. Huruf Arab digunakan untuk penulisan bahasa Melayu yang disebut huruf Jawi. Dengan kedatangan Islam ke alam Melayu, bahasa Melayu mengalami proses pemodenan dan tersebar secara meluas sehingga menjadikan lingua franca di daerah Nusantara. Islam juga menitik beratkan unsur persamaan sosial, keadilan, individual, kemuliaan dan kepribadian insani. Dengan itu, Islam merubah pandangan dunia orang Melayu dari pandangan bercorak mitologi dan fantasi kepada pemikiran yang bercorak intelektual yang berasaskan ilmu falsafah Islam dan mistik yang rasional dan ilmiah. Asas falsafah terbagi kepada 4 cabang iaitu metafizik, kosmologi, aksiologi dan epistemologi. Metafizik adalah pengajian berkenaan kewujudan dan kejadian. Kosmologi pula adalah pengajian berkaitan astronomi dan astrofizik. Seterusnya, aksiologi adalah pengajian berkenaan nilai iaitu nilai etika dan nilai estetika. Yang terakhir, epistemologi adalah pengajian mengenai ilmu pengetahuan. Pemikiran masyarakat Melayu pula berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dinyatakan kerana masyarakat Melayu secara amnya sejak lahir akan diazankan dan diikomatkan. Jadi sejak lahir lagi agama masyarakat Melayu adalah agama Islam. Agama Islam menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Metafizik menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal atau kata mudah perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Masyarakat Melayu percaya bahawa perkara gaib itu wujud. Antara contoh falsafah masyarakat Melayu dari segi metafizik adalah mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkannya. Ayat 4 hingga 5 dalam surah Al-Jathiyah ini menyatakan bukti-bukti keesaan, kekuasaan dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala
seperti ayat yang berwarna kuning tersebut. Hal ini dapat disahkan kesahihannya apabila para ilmuwan dan para saintis melakukan kajian dan mendapat keputusan yang sama seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Maka jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu benar wujud. Oleh itu, masyarakat Melayu menjadi taat dan melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji serta umrah jika berkemampuan. Lafaz syahadah adalah janji, sumpah setia serta menjadi syarat awal bahawa percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Seterusnya, solat mengajar masyarakat Melayu supaya menghargai masa dan menguruskan masa dengan baik. Hal ini kerana solat mempunyai tempoh masa yang ditetapkan dalam sehari. Mendirikan solat juga menunjukkan bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat yang beramanah. Selain itu, puasa adalah perbuatan yang menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa dapat mendidik masyarakat Melayu supaya lebih sabar serta mempunyai sifat belas kasihan terhadap golongan yang tidak berkemampuan. Zakat pula adalah perbuatan memberikan sebahagian harta dengan nilai yang tertentu kepada golongan yang layak dibantu. Dengan melakukan zakat, masyarakat Melayu akan berasa lebih tenang serta dapat mengelakkan rasa bangga diri dan iri hati terhadap orang lain. Yang terakhir, mengerjakan haji dan umrah bagi yang berkemampuan. Berkemampuan bermaksud mampu dari segi kewangan dan juga dari segi kesihatan. Melakukan haji dan umrah dapat membersihkan dosa serta meningkatkan iman masyarakat Melayu. Kosmologi. Ianya adalah gabungan dari perkataan Greek iaitu kosmos, alam semesta, dan logos iaitu bermaksud penyelidikan atau asas-asas rasional. Seperti yang telah dinyatakan oleh Zamira dalam asas falsafah, kosmologi adalah pengajian yang berkaitan dengan asal-usul, proses kejadian dan struktur alam semesta. Secara ringkasnya boleh dikatakan bahawa kosmologi itu adalah merujuk kepada penyelidikan alam semesta dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti langit, bulan, bintang-bintang, bumi dan segala unsur yang dikategorikan dengannya. Dasar-dasar kosmologi Melayu ini datangnya dari tempias kedatangan Islam. Dengan kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempercayai bahawa alam yang diciptakan ini adalah terdiri daripada alam gaib dan alam nyata. Bagi orang Melayu, mereka percaya bahawa alam gaib dan alam nyata ini telah wujud dan diciptakan lebih awal lagi dari manusia diciptakan. Hal ini telah membuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Alam dengan segala unsur yang terkandung di dalamnya menjadi inspirasi pemikiran Melayu. Oleh itu, masyarakat Melayu ini menganggap bahawa kewujudan alam ini adalah tanda kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Di samping itu, mereka juga mempercayai bahawa terdapat pusat tasik di tengah lautan dikenali sebagai pusat tasik Pauh Jangi. Dikatakan bahawa pusat tasik tersebut merupakan lubang besar di dasar lautan yang didiami oleh ketam raksasa dan naga. Selain itu, istilah seberang laut juga dipercayai oleh mereka. Seberang laut merupakan tempat kediaman makhluk-makhluk ajaib seperti buaya putih, gajah putih dan garuda. Natijahnya, terdapat segelintir elemen yang bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam gaib dan alam nyata, dan terdapat juga elemen yang bertentangan seperti pusat tasik dan seberang laut. Saya akan menerangkan 2 bahagian aksiologi iaitu etika dan estetika masyarakat Melayu. Pertama, cabang etika akan mengulas tentang pantang larang masyarakat Melayu. Pantang larang masyarakat Melayu merupakan kepercayaan berkaitan dengan budaya dan warisan nenek moyang yang diperturunkan secara lisan dan kebiasaannya bertujuan untuk mendidik komuniti agar mengaplikasikan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian. Pantang larang ini merupakan sesuatu perkara yang mempunyai mesej tersirat yang menegah atau melarang terhadap sesuatu perbuatan maupun percakapan bagi menghindari sesuatu yang tidak diingini. Antara contoh pantang larang yang berkait rapat dengan masyarakat Melayu ialah pantang larang kepada anak dara. Mengikut pantang larang Melayu, anak dara tidak boleh menyanyi di dapur jika tidak mahu mendapat suami tua.
Tetapi, di sebalik larangan ini, sebenarnya anak gadis tidak boleh menyanyi di dapur kerana dikhawatiri masakan yang dimasak akan hangus akibat leka menyanyi. Selain itu, anak dara dikatakan akan berkahwin dengan suami yang pemalas jika mereka makan sambil berbaring. Namun begitu, larangan ini membawa mesej tersirat bahawa anak dara tidak boleh makan berbaring kerana tidak manis dipandang serta buruk dari segi perlakuannya. Manakala, dari sudut sains, makan sambil berbaring akan menyukarkan sistem pencernaan dan penghadaman. Jika dilihat dari sudut yang lebih mendalam, segala pantang larang kepada anak dara ini sudah jelas bertujuan untuk menjaga adab, kesantunan dan membawa kebaikan kepada mereka. Seterusnya, dalam bidang estetika, saya akan mengulas tentang pemakaian masyarakat Melayu. Seperti yang kita sudah maklum, masyarakat Melayu mempunyai pakaian tradisional tersendiri, iaitu baju Melayu bagi kaum lelaki dan baju kurung bagi kalangan wanita. Kedua-dua baju ini melambangkan identiti Melayu yang penuh dengan kesantunan dan kesopanan. Baju Melayu merupakan kemeja longgar yang dipakai beserta seluar panjang dan dipadankan bersama samping dan songkok yang secara tidak langsung mempamerkan konsep maskulin yang sesuai diperagakan ke majlis keagamaan, perayaan dan majlis rasmi. Setiap rekaan baju Melayu mempunyai maksudnya yang tersirat yang mempunyai kaitan dengan agama Islam. Misalnya, baju Melayu jenis cekap musang mempunyai 5 butang yang membawa maksud 5 rukun Islam. 2 butang di atas bermaksud mengucap 2 kalimah syahadah dan solat 5 waktu. Manakala, 1 butang yang terdapat pada baju Melayu Teluk Belanga menunjukkan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Baju kurung pula merupakan baju yang longgar dan labuh sehingga lutut dan diperagakan dengan kain berlipat tepi. Baju kurung menutupi seluruh badan dan hanya memperlihatkan wajah dan pergelangan tangan sahaja. Rekaan baju kurung ini menunjukkan kesopanan serta kesantunan yang bersesuaian dengan adat resam Melayu dan mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan. Tambahan pula, kebiasaannya, baju kurung dipadankan dengan selendang atau penutup kepala. Antara keunikan baju kurung tradisional ialah dari seni material kainnya. Pemilihan kain baju kurung yang istimewa telah membawa kelainan dan keunikan yang hanya melambangkan masyarakat Melayu. Contohnya, kain yang digunakan ialah kain tenun. Selain itu, seperti yang kita dapat lihat, kaum wanita di Malaysia maupun serantau pada zaman dahulu hingga masa kini menjadikan baju kurung sebagai pakaian rasmi dan pakaian harian kerana baju kurung ini menepati nilai estetika yang bersesuaian dengan pelbagai aspek dan selesa untuk dipakai di mana sahaja. Epistemologi merupakan salah satu perbincangan falsafah di mana melalui epistemologi inilah sesuatu ilmu itu berdiri, berkembang serta membentuk satu pandangan semesta terhadap sesuatu perkara itu. Ia memberi panduan dalam membina misi serta visi kepada sesebuah tamadun. Kitab Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber rujukan utama bagi asas epistemologi Islam. Epistemologi bermaksud pengetahuan, manakala logos pula memberi makna hujah logik. Menurut istilah falsafah, epistemologi merupakan perbahasan secara mendalam berhubung dengan sumber ilmu dan hasil kesudahannya secara teori yang menjurus kepada pembatasannya dari aspek logik dan nilainya dari aspek falsafah. Ilmu tersebut hendaklah sehingga memberi makna atau erti kepada seseorang itu. Epistemologi Islam yang berdiri di atas sumber nakliah iaitu wahyu, ia tidak mengabaikan aspek-aspek akliah yang berasaskan penyuburan akal dan perkembangan pemikiran manusia. Seterusnya, apabila sesuatu dakwaan itu dilontarkan, ia memerlukan kepada hujah yang kukuh supaya mencapai kepada tahap kebenaran dan keyakinan seseorang itu. Jadi, antara proses persoalan yang akan timbul dalam mencapai tahap tersebut ialah seperti: pertama, bagaimanakah kita boleh mendakwa sesuatu perkara itu benar? Kedua, apakah bukti-bukti yang menyokong atau menentang sesuatu hujah? Dan yang ketiga, bolehkah dakwaan itu dibuktikan
Oleh itu, pertimbangan kepada epistemologi ini kepada kesemua soalan tersebut amatlah diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Epistemologi Islam berbeza pula dari epistemologi Barat di mana Islam mempunyai kelebihan yang paling besar. Ia mengambil ilmu daripada semua penjuru termasuk wahyu yang merupakan ilmu pokok. Manakala Barat sekular mempunyai kekurangan yang besar kerana menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Barat sekular tidak berpegang kepada sebarang nilai mutlak, malah semua nilai dianggap relatif. Perbezaan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat jelas dilihat pada sisi pengetahuannya, iaitu di mana letaknya kedudukan akal. Berbeza sekali dengan pemikiran epistemologi Barat yang hanya meletakkan sepenuhnya peranan akal dalam menentukan sesuatu kesahihan, iaitu melalui sumber empirical. Ilmu itu bukan sekadar mengumpul maklumat serta fakta, malah ilmu itu sepatutnya memberi kita kefahaman dan kesedaran yang dicapai pada jiwa dan perubahan pada tingkah laku dari segi adab. Jika dilihat dalam konteks perkahwinan, terdapat pelbagai kebiasaan dan adat istiadat yang melambangkan falsafah dan pemikiran orang Melayu yang dipraktikkan oleh mereka dalam upacara perkahwinan. Sebagai contoh, dalam istiadat perkahwinan Melayu, majlis perkahwinan dimulakan dengan kerja bergotong royong atau lebih dikenali sebagai rewang. Rewang merupakan satu pekerjaan yang dilakukan beramai-ramai atau berjemaah bagi menyiapkan sesuatu majlis atau upacara seperti majlis pertunangan dan pernikahan. Kebiasaannya, tuan rumah akan menyediakan segala kelengkapan dan keperluan majlis atau kenduri dan turut dibantu dengan pemberian oleh jiran tetangga dan saudara mara bagi meringankan beban tuan rumah. Dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu, segala pekerjaan bermula daripada pembinaan bangsal sehinggalah menyiapkan hidangan. Semuanya dilakukan secara kerjasama dan gotong royong beramai-ramai. Perkara ini secara tidak langsung akan menjadikan majlis meriah dengan kehadiran dan komitmen masing-masing dalam melaksanakan tugas bersama-sama. Aktiviti rewang ini juga dapat merapatkan hubungan silaturahim atau ukhuwah sesama keluarga dan jiran tetangga. Selain itu, aktiviti ini dapat menyemai nilai murni kerjasama dan saling bantu-membantu antara satu sama lain yang akan melahirkan sesebuah masyarakat yang gemilang dan harmoni. Seterusnya, kita beralih pula kepada falsafah dalam konteks perayaan Aidilfitri. Aidilfitri merupakan gabungan kepada dua perkataan iaitu Eid dan juga Fitr. Eid membawa maksud kembali, manakala Fitr pula membawa maksud fitrah. Matlamat perayaan dalam Islam adalah jelas untuk mengajak seluruh umat Islam agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali bertakbir. Pada tarikh 1 Syawal, takbir akan berlangsung bersempena dengan perayaan Aidilfitri, di mana bertakbir merupakan suatu amalan yang disyariatkan. Takbir raya akan mula berlangsung sebaik sahaja tenggelamnya matahari pada hari akhir Ramadan dan akan tamat sejurus imam melakukan takbiratul ihram iaitu semasa menunaikan solat Aidilfitri. Seterusnya, lafaz ucapan selamat. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, merupakan amalan bagi majoriti umat Islam di Malaysia. Namun, lebih tepat dengan amalan para salafus soleh terdahulu dalam meneladani sunnah Nabi SAW yang dinukilkan daripada Jubair bin Nurfair radhiyallahu an. Katanya, sahabat-sahabat Rasulullah apabila mereka berjumpa di Hari Raya, setengahnya mengucapkan kepada setengah yang lain yang membawa maksud, semoga Allah menerima daripada kami dan menerimanya daripada kamu. Kata-kata ini sebenarnya memberi makna agar puasa dan amal kebajikan yang dibuat di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, makan sebelum solat Aidilfitri. Kaum muslimin disunatkan untuk menjamah sedikit makanan terlebih dahulu sebelum bergerak ke tempat ibadah untuk menunaikan solat Aidilfitri. Mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baginda akan menjamu terlebih dahulu beberapa biji kurma dalam jumlah yang ganjil pada pagi hari raya. Perbuatan ini bagi bertujuan untuk mengelakkan segala salah sangka serta spekulasi bahawa dibenarkan berpuasa pada hari raya.
kalam, kita tidak sewajarnya untuk mengejar nikmat berhari raya sehingga kita melupakan syarat berhari raya itu sendiri, iaitu melaksanakan ibadah dengan sempurna kepadanya. Berbicara tentang subtopik kita iaitu cabaran. Oleh itu sudah pasti anda tertanya-tanya apakah itu cabaran. Menurut Kamus Dewan, cabaran merupakan satu unsur yang mencabar atau ajakan untuk berlawan yang mana dalam konteks ini dapat difahamkan bahawa cabaran merupakan perjuangan dalam memenuhi matlamat seseorang itu untuk mencapai perkara yang diingini oleh mereka. Cabaran dapat dilihat dari dua aspek iaitu aspek positif dan juga aspek negatif. Terdapat pelbagai cabaran yang melanda tamadun Melayu masa kini yang menggugat pemikiran dan budaya Melayu. Namun di dalam video ini saya ingin menekankan dua cabaran utama masyarakat Melayu pada masa kini iaitu dari aspek globalisasi dan juga fahaman barat. Terdapat pelbagai cabaran globalisasi yang mengancam negara kita pada masa kini. Namun yang jelas impaknya terhadap peradaban kebudayaan masyarakat Melayu Islam adalah melalui globalisasi sosial. Globalisasi sosial merupakan globalisasi kebudayaan yang bermaksud satu bangsa memaksa ataupun membawa pembaharuan kepada bangsa lain untuk mengikut kebudayaan yang dibawa oleh mereka itu. Bangsa yang dimaksudkan yang membawa pembaharuan itu adalah Barat dan bangsa lain. Bangsa yang mengikut itu adalah bangsa Melayu, masyarakat Melayu. Yang mana penyebaran budaya-budaya Barat ini dapat dilihat sangat efektif melalui media. Kerana media merupakan salah satu platform yang sangat berkesan untuk menyebarkan perkara-perkara pada masa sekarang. Yang mana kita dapat lihat media dapat dibahagikan kepada dua iaitu media cetak dan media elektronik. Implikasi globalisasi sosial ini dapat meruntuhkan atau merubah struktur hidup masyarakat Melayu, kehilangan identiti dan jati diri, menghalalkan perkara yang diharamkan seperti contoh LGBT ataupun hubungan sejenis. Dan yang terakhir adalah rohani dan sasiah diri masyarakat Melayu semakin luntur. Seterusnya kita lihat kepada cabaran yang kedua iaitu fahaman barat. Cabaran yang dibawa oleh fahaman barat ini terbahagi kepada dua iaitu liberalisme dan juga hedonisme. Mari kita lihat kepada liberalisme dahulu iaitu liberal merupakan sifat yang cenderung kepada kebebasan dan berpandangan bebas serta terbuka. Apabila berbicara tentang liberal kepada tiga aspek utama iaitu kebebasan, individualistik dan juga rasionalis. Yang mana rasionalis hanya berfikir melalui logik akal sahaja. Sebenarnya liberalisme sifat untuk memiliki kebebasan itu tidak salah kerana setiap manusia memiliki hak kesamaan yang sama rata dalam bersuara dan bertindak. Namun yang menjadi permasalahan individu yang berfahaman liberal ini apabila mereka memisahkan aspek agama dengan menggantikan amalan bebas untuk melakukan apa sahaja. Kerana bagi mereka setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apa sahaja termasuk keagamaan. Yang kedua, kita lihat kepada hedonisme pula. Hedonisme adalah pegangan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup kerana moto orang yang mempunyai hedonisme ini adalah untuk berseronok dalam kehidupan mereka. Seterusnya kita lihat kepada implikasi fahaman barat yang mana dari segi liberalisme dapat meruntuhkan akidah dan syariah masyarakat Melayu Islam dan lebih ramai umat Islam yang akan murtad sekiranya fahaman ataupun pembawaan liberalisme ini tersebar dengan begitu meluas. Dan hedonisme pula, kesan hedonisme dapat melahirkan generasi yang tidak mementingkan masa depan kerana bagi mereka kehidupan hanya untuk berseronok. Dan terhakisnya amalan budi bahasa kerana nilai pertuturan percakapan budi bahasa yang disematkan dalam masyarakat Melayu sudah luntur kerana terikut-ikut dengan budaya barat yang bercakap dengan kasar dan sebagainya. Seterusnya peningkatan masalah sosial dan pergaulan bebas yang kedua-dua ini kita dapat lihat pada masa kini sangat
membuak-buak, yang mana kita dapat lihat bayi di luar nikah dan isu pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sangat tidak terjaga pada masa kini, terutama sekali di kalangan anak-anak muda pada masa sekarang. Dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa pertama, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. Kedua, cabang falsafah terbagi kepada 4 iaitu metafizik, kosmologi, aksiologi dan epistemologi. Ketiga, masyarakat Melayu di Malaysia dapat dikenal pasti dari segi fizikalnya yang mempunyai kulit sawo matang, berbadan sedada tegap, bertutur bahasa Melayu serta menganut agama Islam. Berdasarkan contoh falsafah dan pemikiran masyarakat Melayu yang telah dinyatakan, jelaslah bahawa falsafah dan pemikiran masyarakat Melayu ini penuh dengan makna yang tersurat dan tersirat. Oleh itu, falsafah dan pemikiran ini perlulah dijaga serta diturunkan ke generasi yang seterusnya kerana falsafah ini melambangkan masyarakat Melayu. Diharapkan pada masa akan datang, falsafah masyarakat Melayu tidak akan ditelandik zaman serta tidak dicampurkan dengan falsafah-falsafah luar. Sekian itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.